Maka Talut pun memimpin dengan orang-orang daripada Palestin atau Bani Israel. Mimpin untuk perang. Jadi perang ni dalam surah Al-Baqarah Allah cerita kisah dia. Kan? Dia berperang bukan dekat Jerusalem, dia berperang dekat satu tempat, kan? Tempat tu bernama Bishan. Dalam orang orang Yahudi sebut Bidshian. Bisan. Orang Eropah sebut Bisan. Orang Arab sebut Bait Syian. Bait rumah. Okay, jadi maknanya di Bishan. Maka di Bishan ni tuan-tuan sekalian, kalau sekarang ni, jadi naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, sampai Bishan ni terkenal dengan dia ada banyak air mineral. Kalau kita pergi sekarang ni, memang banyak kolam-kolam air mineral, kan? Bishan ni. Itu yang dalam Quran Allah sebut. Kisah sampai tu tempat, Talut pesan kat tentera dia, kau jangan minum air banyak-banyak, minum hanya satu cedokkan tapak tangan. Jumpa tak kita waktu kita tadarus bulan Ramadan? Jumpa tak kisah tu? Kita tak jumpa. Kita tak tahu dah 30 tahun kan. Kalau tak jumpa, kita tadabur sikit nanti kalau bulan Ramadan kali ini kan. Jadi Talut kata, jangan minum air kecuali satu cedokkan tapak tangan. Banyak pengikut dia kata apa ni, masa nak senapam, apa ke benda arahan ni, jauh jalan haus-haus satu tapak tangan pula ni, benda lah. Ini bahasa tak senang faham. Tahu-tahu sekalian, sebenarnya bukan minum banyak ataupun sedikit itu, tapi kekuatan mental. Sebab kejap lagi ataupun beberapa hari lagi ni nak berlawan dengan satu orang raja yang kalau tak ada kekuatan mental tak boleh lawan. Sebab kekuatan mental. Kita ni tuan-tuan sekalian, benda yang kita suka, kita stop. Nak stop benda yang kita suka supaya tak memudaratkan kita, itu kekuatan mental. Macam tuan-tuan suka minum manis kan, tapi dah kena kencing manis. Nak stop manis tu, dia kena ada kekuatan mental. Ada orang yang dia kena kencing manis pun, lantaklah durian. Kan? Mana nak stop tu kena ada kekuatan mental. Jadi mana orang boleh stop apa yang dia suka, itu orang, mana latihan adalah kekuatan mental. Sebab tu bulan Ramadan kita disuruh berhenti makan, berhenti minum, tak boleh buat hubungan dengan antara suami isteri. Kita nak tapi tak boleh. Itu kekuatan mental. Kan? Itu yang berlaku ketika 1000 tahun sebelum Masihi itu. Betul. Beberapa hari lepas tu jumpa tentera Talut yang minum satu cedokkan tapak tangan saja yang berani ke depan. Yang lain, tak boleh ramai kau mati kita. Tak boleh. Semua nak berundur. Yang minum satu cedokkan tapak tangan tu je yang ke depan. Termasuk satu orang budak. Budak tu belasan tahun. Nama budak tu Daud. Jadi akhirnya peperangan tu, jadi Daud yang bersama Jalut, maknanya side by side bersama-sama ni kan. Sampai akhirnya ketika peperangan dulu nak jumpa raja dengan raja, kena tempuh dulu dengan tentera hulu balang dengan panglima dulu. Jadi ketika dah sampai dekat, Talut tu dah agak cedera parah dah. Maka Talut kata apa? Daud, sekarang aku berharap pada engkau je lah. Tolong, maknanya nak lawan. Aku memang dah tak ada, dah berdarah, dah luka apa semua. Maka Daud yang dapat membunuh Jalut. Dan maknanya berjaya peperangan itu, yang dapat bunuh dia adalah Daud. Daud tu kemudian jadi Nabi, dipanggil Nabi Daud lah. Maka tuan-tuan sekalian, balik dengan kemenangan sampai Jerusalem. Orang-orang Palestin dan orang-orang Jerusalem, maknanya orang-orang Palestin dan Bani Israel yang sama-sama duduk di situ meraihkan kemenangan itu. Akhirnya mereka bersetuju untuk melantik Talut sebagai pemimpin. Bermulalah Bani Israel menjadi raja kepada bumi Palestin pada 1000 tahun sebelum Masihi. Itu baru bermula dia. Kalau nak cakap, itu tanah Israel, tak. Hanya 1000 tahun sebelum Masihi. Itu pun sebab Nabi berdoa untuk supaya Talut ini jadi raja. Kemudian Talut mengkahwinkan anak perempuannya dengan pemuda ini tadi. Siapa pemuda ini tadi? Daud. Maka daripada Daud yang hebat dan juga anak perempuan kepada Talut, lahir anak yang super hebat, iaitu Sulaiman alaihissalam.
Sulaiman lagilah super hebat. Allah anugerah kerajaan dia luar biasa. Bukan saja dia boleh memimpin manusia, angin, binatang, malahan jin-jin juga tunduk kepada dia. Sulaiman AS. Sulaiman ni berkurang 950 tahun sebelum Masihi. Kan? 950 tahun sebelum Masihi. Tuan-tuan muslimin semua sekalian. Okey. Kemudian berlalu masa anak-anak Nabi Sulaiman jadi raja. Pada tahun 586 sebelum Masihi. 586 sebelum Masihi, datang satu orang raja daripada Mesopotamia. Ingat tak tadi? Bandar besar. Apa dia? Mesopotamia dan Mesir. Tengah-tengah ni taklah besar sangat. Walaupun nama Nabi Sulaiman, maknanya ketika-ketika besar, tapi maknanya taklah sebesar Mesir dan juga Mesopotamia. Datang satu orang raja daripada Mesopotamia, namanya adalah Nabuchadnezzar. Tuan-tuan salin je janji bunyi macam tadi sebut Nabuchadnezzar. Nabuchadnezzar ni raja, dia tawan Jerusalem, hancurkan kota Jerusalem, angkut semua orang Jerusalem, sama orang Palestin ataupun Bani Israel menjadi hamba dekat Babylon. Termasuk beberapa orang nabi daripada Bani Israel, iaitu Nabi Zulkifli dan Nabi Daniel. Nabi Zulkifli dan Nabi Daniel. Kalau ikut mana ahli kitab dan Zulkifli kita berkenal. Sebab di antara 25 orang rasul yang disebut dalam Quran. Termasuk situ. Itu yang diorang kalau petang-petang, diorang akan, lepas diorang bekerja jadi hamba, diorang akan duduk dekat sungai Babylon tu. Kemudian dia menyanyi. Nyanyian tu dirakamkan dekat diorang punya kitab, apa nama, Zabur. Kalau tuan-tuan pernah dengar In the River of Babylon. Pernah tak lagu tu? Lagu tu lagu Bible tapi maksudnya sebenarnya lagu ni nyanyikan ketika itu menjadi hamba tu. Tuan-tuan sekalian, jadi hamba dekat Iraq, dekat Babylon, dekat Iraq, dekat Mesopotamia, dekat Babylon. Okey. Kemudian datang satu orang daripada Parsi. Nama orang ni Cyrus the Great. Cyrus the Great ini kalau mengikut sebahagian pandangan ulama, dia lah Zulkarnain yang disebut dalam Quran mengikut sebahagian ulama. Jadi Zulkarnain ini disebut tapi individunya tak disebut siapa-siapa dia. Jadi ada banyak khilaf. Ada kata Cyrus the Great, ada kata bukan, ada kata Alexander the Great. Banyak ulama Islam kata Cyrus the Great. Datang Cyrus the Great daripada Parsi, tawan Mesopotamia, tawan Babylon, kemudian bebaskan orang-orang Bani Israel dan juga Palestin, pulangkan balik dekat Jerusalem. Mereka bangun balikkan di Jerusalem. Semina muslimah Allah sekalian. Okey. Tahun berapa? Di 500 sebelum Masihi lah. Belum masa. Satu Masihi Nabi Isa lahir. Ketika Nabi Isa lahir, Jerusalem bawah kerajaan Rom. Diasaskan pada tahun 30 sebelum Masihi. 30 sebelum Masihi mengasaskan kerajaan Rom ni, namanya adalah Kaisar Augustus. Yang mengisytiharkan dia adalah Maharaja Rom pertama 30 sebelum Masihi. Tahun 30 sebelum Masihi. Okey. Jadi Kaisar Augustus ni dia dapat kuasa daripada pakcik dia. Nama pakcik dia Julius Caesar. Jadi nama bulan-bulan Masihi ni, bulan Masihi ni dinamakan dengan pemimpin-pemimpin, ada dewa-dewa dan sebagainya. Jadi bulan Julai itu adalah sempena dengan Julius Caesar tu. Jadi bulan Julai ada berapa hari? 31 hari, betul? Betul? Saya tak tahu ni, betul? Betul. 30. Kemudian bulan seterusnya Syah. Okey, bulan seterusnya kita berhenti tempat azan. Sambung. Tuan-tuan muslim sekalian Okey. Jadi kerajaan Rom diasaskan tahun berapa? 30 tahun sebelum Masihi Maksudnya jadi maknanya diasaskan oleh Kaisar Augustus. Augustus ni dapat daripada pakcik dia belum Maharaja Rom lagi. Nama dia Julius Caesar kalau kita
kalau kita pernah dengar lah. Jadi bulan Julai diambil sempena dengan nama Julius Caesar tu, 31. Ketika kerajaan Rom mengisytiharkan maharaja pertama dia, iaitu Kaisar Augustus, diambil nama bulan selepas itu, diberi nama dia August. Kan? Sebab dia maharaja pertama, bulan Julai 31, sepatutnya lepas tu 30 kan. Dia nak juga benar Ogos tu 31 juga. Jadi apa dia buat? Dia ambil satu hari, di adjust balik daripada bulan Februari, letak dekat bulan Ogos. Lepas tu bulan Ogos ada 31, Julai 31. Sebab dia maharaja pertama, pakcik dia tu isytiharkan Julai, dia isytiharkan Ogos 31. Kan? Ada raja boleh buat lah. Kan? Tuan-tuan sekalian, okey. Jadi ketika Nabi Isa lahir, maknanya Jerusalem bawah orang Rom. Jadi kat situ dia ada orang Rom, dia ada orang Bani Israel, dan dia ada orang Palestin. Okey? Okey. Tuan-tuan sekalian, kemudian Nabi Isa ni lahir-lahir, tuan-tuan sekalian, maknanya kemudian dia membesar. Dia membesar. Ketika itu yang gubernur Jerusalem, orang Rom lantik orang maknanya bapa dia orang Rom, mak dia orang Jerusalem, orang Bani Israel lah, bapa dia macam itu. Okey. Jadi ketika Nabi Isa lahir, dia rasa macam budak ni boleh cakap dekat bayi lagi, kalau besar nanti mesti nak rampas kuasa aku. Itu yang dia nak bunuh Nabi Isa. Maka mak Nabi Isa, siapa nama Nabi Isa? Siti Maryam. Mak Nabi Isa, Siti Maryam, bawa lari Nabi Isa daripada Jerusalem pergi ke Mesir sekejap, kemudian balik ke kampung dia. Kampung dia nama dia Nazares. Kampung dia Nazares. Jauh, lebih kurang 200 km lah di Jerusalem. Daripada Nazares ada tu. Nazares ni dalam bahasa Arab dipanggil Nasirah. Nazares ni dalam bahasa Arab dipanggil Nasirah. Sebab itu orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Isa dipanggil orang Nasrani. Orang Nasrani itu orang yang berasal daripada Nazareth. Orang Arab panggil Nasrani. Kan? Ketika Portugis datang serang Melaka 1511, kemudian dia dah balik, dia dah kalah, dia serah pada Belanda, Belanda serah kepada British. Ada lagi anak-anak keturunan Portugis tu kita panggil dulu orang Nasrani tau. Lepas merdeka dibuang tu jadi Serani. Orang Serani tu orang Nasrani. Kalau ada kawan-kawan orang Nasrani, cuba tengok, atuk awak punya surat beranak boleh tengok tak? Bangsa Nasrani. Kan? Orang Portugis memula ketika keturunan ada kan. Sekarang ada orang Nasrani daripada Melaka kan. Atuk kalau ikut atuk dulu bangsa Nasrani. Nasrani itu istilah bagi Nasirah. Maknanya orang daripada Nazares. Okey. Jadi kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi Isa membesar, kemudian umur sekitar 30 tahun, Nabi Isa pun datang ke Jerusalem. Tengok-tengok kitab semua dah macam-macam hal buat, itu yang dia fight untuk bawa betul-betul ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dia difitnah dan nak dihukum bunuh. Maka Bani Israel semua berusaha untuk membunuh Nabi Isa dan nak disalibnya, tapi pengikut Nabi Isa yang diserupakan Nabi Isa diangkat ke langit. Kan? Dia ke langit. Jadi lebih kurang dalam tahun 33 Masihi. Ada kata 27 Masihi. Maknanya itu khilaf dari sudut tahun lah. 33 Masihi, ada kata 27 Masihi. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, tahun 70 Masihi, Bani Israel dia memberontak dengan kerajaan Rom. Dia nak berlepas diri daripada kerajaan Rom. 70 Masihi, Rom hantar tentera hapuskan Bani Israel yang berada di Jerusalem. Dan pada tahun itulah kotak tabut hilang dari tangan dia. Ingat tak tadi tu kotak tabut? Diberi pada siapa? Siapa ingat? Talut. Tarikh dia ingat? Tarikh dia lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi. Malah Talut tu hilang. Jadi sebab tu tabut tu Bani Israel cari sampai sekarang. Sebab tu ketika dia dapat buat negara 1948, dia gali seluruh Palestin, tempat-tempat sejarah Palestin, dan dia sedang nak cuba gali ke bawah Baitul Maqdis. Apa tujuan dia gali itu? Dia nak cari tabut tu, kotak Ark of Covenant tu. Jadi 70 Masihi, Rom serang, habis hangus kan Jerusalem.
Itu yang Bani Israel tidak ada lagi dekat sekitar Jerusalem. Bersepah-sepah kat muka bumi ni. Sepah di tahun 70 Masih. Tahun 160 Masih itu ada sekali lagi pemberontakan pun tidak berjaya. Jadi orang Rom ni memang sangat membenci Bani Israel. Tuan-tuan sekalian. Dan juga termasuk ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa adalah orang Bani Israel. Termasuk Nabi Isa juga. Okey. Pendekkan cerita. Takdir Tuhan, keturunan Agustus tadi ni, keturunan Kaisar Rom ni, orang Rom tadi ni 300 tahun sebelum Masih, 300 tahun Masih ya. 300 Masihi, ketika itu Maharaja Rom memeluk ajaran Nabi Isa. Nama Maharaja itu Konstantin. Itu yang diberi nama kota Konstantinopel tu. Daripada Konstantin tu. Kan? Jadi dialah memeluk ajaran Nabi Isa. Maknanya waktu tu tak ada ajaran lain, banyak ajaran tauhid Nabi Isa lah. Mana ahli kitab lah. 300 tahun. 300 Masih ya, 300 Masih. Okey. Jadi kerajaan Rom ni berpegang kepada ajaran Nabi Isa. Dibina banyak gereja-gereja. Dekat Jerusalem dibina 3 buah gereja pada 300 tahun Masihi itu. Satu gereja Holy Sepulchre. Holy Sepulchre ni kalau ikut versi orang Kristen, tempat Nabi Isa tu disalib lah. Tapi Quran sebut dia tidak disalib. Yang kedua, Holy Sepulchre ni tempat Nabi Isa disalib kalau ikut orang Kristian. Church yang kedua dibina dekat Baitul Laham. Baitul Laham ni tempat Nabi Isa lahir. Dekat Nabi Isa lahir itu dibina sebuah gereja juga dipanggil Church of Nativity. Church of Nativity. Dan dekat sekitar Mount of Olive, tempat Nabi Isa diangkat ke langit. Diangkat ke langit tu, orang Kristian juga percaya Nabi Isa diangkat ke langit. Tapi bagi versi dia kena salib dulu. Kena salib dulu baru diangkat ke langit. Kita orang Islam tidak pernah disalib. Dia terus diangkat ke langit. Orang Kristian juga percaya Nabi Isa itu diturun akhir zaman. Melawan Antichrist. Antichrist ni istilah untuk Dajjal. Maknanya Antichrist ni istilah untuk yang berlawan dengan Christ lah, yang berlawan dengan Isa tu. Dajjal dia percaya macam tu juga. Okay. Jadi maknanya, dan dibina satu dipanggil Church of Iliona. Church of Iliona. Saya cerita ni tuan-tuan salin je. Nanti boleh bahan baca. Jadi nampak apa dekat masyarakat dekat sekitar Jerusalem. Kita kan cerita pasal masyarakat Jerusalem. Tuan-tuan sekalian, itu pada tahun 300 tahun Masihi 300 Masihi. Okey. Jadi mana kerajaan Rom yang bawa ajaran Nabi Isa. Sampailah tuan-tuan sekalian kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau parallelkan atau samakan dengan tahun Masihi, siapa boleh jawab? Nabi kita Muhammad lahir tahun berapa Masihi? Siapa boleh jawab? 570 Masihi 570 Masihi Nabi SAW lahir. Okay. Nabi dapat wahyu tahun 610 Masihi. 610 Masihi Nabi dapat wahyu. Okey. Nabi berhijrah, pening kelas sejarah, pening bertarikh kan. Tak salih je. Nabi berhijrah tahun 622 Masihi. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey. Nabi wafat 632 Masihi. Jadi itu 4 tarikh lah penting. Nabi lahir 570, Nabi dapat wahyu 610, Nabi berhijrah 622 dan Nabi wafat 632 Masihi. 632 Masihi. Apa yang ada pada 632 Masihi itu? Mana waktu Nabi wafat, apa yang ada? Apa yang ada tuan-tuan sekalian dalam dunia ni? Dalam dunia ni ada 2 kerajaan besar dan ada 2 laluan besar. 2 kerajaan besar, Rom tadi itu, dan juga Parsi. 2 laluan besar, laluan rempah dan laluan sutra. Spice route dan silk route. Laluan rempah ni daripada mana? Laluan rempah daripada Guangzhou sekarang, melalui semenanjung tanah Melayu, pergi ke Goa, India, pecah pada 2, Rom dan juga Parsi. Kenapa rempah ni perlu? Rempah bukan saja untuk makanan, tuan-tuan sekalian. Rempah ni juga untuk ubat-ubatan orang luka-luka.
perang dulu, kan? Kalau luka-luka, ubatnya apa? Rempah-rempah ni, tuan sekalian. Kan? Dan dalam sutera itu bermula Zi'an. Pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah pada Rom dan juga Parsi. Jadi dua-dua laluan ni pergi ke Rom dan juga Parsi. Itu dua tu. Tuan-tuan sekalian, zaman Nabi wafat 600 apa? 32 kan? Diganti dengan Sayyidina Abu Bakar, diganti dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar perang dengan dua-dua ni, Rom dan juga Parsi. Zaman Sayyidina Umar, Rom dan juga Parsi. Zaman Sayyidina Umar, dua kerajaan besar tombang, Parsi tombang, Rom sebahagian besarnya tombang, dan dua laluan besar Islam. Laluan rempah Islam, laluan sutera Islam. Dua-dua Islam, tuan-tuan sekalian.